Ucapan dan amanah yang begitu lama kita merinduinya, begitu lama kita tunggu. Boleh jadi adik kakak ni ada hak supaya hamba juga. Tak aja tengok muka Datuk Seri Anwar Ibrahim kecuali pada malam ni. Hamba dengan nama dia lama dah. Dan hamba ni pernah hidup pembenih mata kita nak tengok dia. Tapi tak jumpa juga. Dia kena sembuh dengan air gas di Kuala Lumpur. Tapi tak jumpa juga. Jumpa malam ni. Jadi alhamdulillah dia bersama dengan kita. Menjadi tetamu kerajaan negeri Kelantan. Dan insya-Allah marilah sama-sama kita mendengar dan meneliti amanat dan pandangan yang akan diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, kepada Yang Berbahagia Datuk Seri dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudara yang hormat pengurusi yang saya kasihi, Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz, Menteri Besar Negeri Kelantan, dan juga Mursyidul Ampas, dan Datin Tuan Sabariah yang berbahagia, Timbalan Menteri Besar Haji Ahmad Yaakob, dan pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Hashim, tuan-tuan guru, tetamu-tetamu yang saya muliakan, adik kakak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kata Allah SWT dapat berhimpun menyempurnakan salat hajat dan bersama-sama di Stadium Sultan Muhammad keempat ini. Saya syukur kata Allah SWT dan ucapkan tinggi-tinggi penghargaan, terima kasih atas kesudian yang dikasih Tuan Guru Menteri Besar dan Kerajaan Negeri memberikan penghormatan kepada saya sebagai tetamu. Saya ini sekarang tak ada jawatan apa-apa. Al-Faqir, penjen pun tak ada. Tetapi Tuan Guru dan Kerajaan Negeri bagi penghormatan yang begitu baik dan tinggi kepada saya dan Azizah. Bukan setakat itu, sejak saya mengalami kesusahan, disingkir, kemudian ditangkap, lalu diterajang, Tuan Guru dan pemimpin-pemimpin PAS pada ketika itu, sejak almarhum Ustaz Fadhil Noor sehinggalah sekarang, tidak putus-putus berikhtiar mendoakan kesejahteraan kami, salat hajat, dan pelbagai usaha mendesak kerajaan Barisan Nasional yang dulunya saya pernah menjadi pemimpin nombor 2 supaya lebih adil dan tidak zalim, bukan saja kepada saya tetapi juga kepada yang lain-lain. Jadi saya tentulah terasa sangat, terasa syukur, terasa orang Kedah kata segan. Segan, orang Kelantan kata segan ni, malah tak segan ni, malu pun ada. Dulu ni kita berembah pulas lawan.
Yang kawan saya sumbat saya dalam penjara. Yang lawan saya dulu tolong bela saya. Sabarlah. Ini nak wayak ni. Sebab itu saya tadi dalam perjumpaan pertama dengan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, saya sebut kepada mereka, bila saya menyertai UMNO aktif sebagai Timbalan Menteri, sehingga menjadi Timbalan Perdana Menteri, dari ahli sehingga jadi Timbalan Presiden UMNO, saya bekerja dengan yakin. Saya yakin nak bawa perubahan dari dalam, nak memperbaiki sistem, wujudkan institusi, sedarkan masyarakat, bantras rasuah, jangan zalim, jangan guna kekayaan untuk memperkayakan 2-3 kerat orang dan biar yang lain papa kedana. Saya yakin bahawa itu jalan yang dapat kita lakukan dengan sebaiknya. Sebab itu saya datang ke Kelantan berulang kali, cuba pujuk rakyat Kelantan bersama dengan UMNO pada ketika itu. Pada ketika itu kerana saya percaya kita boleh bawa kemajuan dan penghayatan Islam yang lebih berkesan. Tapi ternyata setelah mencuba dan sampai ke tahap yang hampir-hampir berhasil, ada tekanan yang cukup kuat, saya percaya dari dalam negara dan luar negara, yang tidak mudah mengizinkan apa-apa perubahan cara sedemikian. Maknanya, kalau mau lakukan perubahan, prinsip kita, dasar kita harus jelas dari awal dan tegas dari awal supaya tidak terkeliru oleh mana-mana anggota masyarakat. Saudara-saudari, adik kakak yang dikasihi sekalian, sebab itu juga kerana maksud dan ikhlas al-amal lillah pada masa itu, kalaulah ada saudara-saudari, khususnya Tuan Guru dan rakan-rakan, tersinggung atau apa-apa tindakan saya yang terlanjur, saya minta maaf. Sekarang, seperti mana kita tahu, saya sudah bebas dari penjara. Saya sekarang bersedia untuk bersama-sama memperkuatkan barisan kita, PAS baik, keadilan baik, dan juga kita bekerjasama sekiranya DAP bersedia untuk membawa perubahan yang lebih bermakna di negara kita, menentang kezaliman, menentang ketidakadilan, menghayati Islam sebagai satu din, dan merubah keadaan penindasan dan rasuah yang begitu bermerajalela di negara kita. Saya bebas, tetapi sistem yang zalim dan menindas itu masih beroperasi. Itu jangan lupa. Ada orang kata Azizah dulu dia kesana kemari berceramah untuk bebaskan Anwar. Lepas itu habis. Seolah-olah kita berjuang itu agendanya satu, nak bebaskan Anwar. Itu propaganda beberapa kerat pemimpin UMNO. Ya. Saya katakan sekali lagi, saya bebas. Rakyat Malaysia belum bebas. Belum bebas dari kezaliman, belum bebas dari rasuah, tak boleh bersuara, sekatan-sekatan jalan raya terlalu banyak.
Patut sekat seperti mana disebut oleh Tuan Guru tadi, tangkap orang curi, orang rompak. Bukan saja yang curi basikal, yang curi wang rakyat pun kita kena tangkap. Saya masa di penjara, Tuan Guru, saya jumpa seorang yang ditahan selama 6 bulan kerana curi jin, seluar jin. Jadi saya tanya dia, adik ni pasal apa? Dia kata, saya curi seluar jin. Saya kata, jangan curi. Kerja. Rezeki yang halal kita peroleh. Jaga sanak saudara dia. Tapi saya tahu bahawa dia curi seluar jin kena tangkap 6 bulan. Jin yang curi wang rakyat dilepaskan, bahkan dinaikkan pangkat jadi menteri. Saya ada bukti. Ya, saya ada bukti. Dan saya tak faham mengapa negara yang sebut nak bantras rasuah boleh simpan orang-orang yang dah nyata curi wang rakyat puluhan dan ratusan juta, mengenyangkan perut dan tembolok sendiri, pada rakyat kena kutip derma nak cari makan. Saya katakan kita belum bebas. Saya minta maaf, bukan saya nak sebut kes yang berkaitan dengan keluarga Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz. Tapi ini soal prinsip keadilan. Kita menentang Akta Keselamatan Dalam Negeri bukan kerana kita bantah anak menteri besar atau anak mursyidul am yang ditahan. Kita bantah itu kezaliman. Kebetulan yang kena zalim hari ini Ning Adli namanya. Yang kena zalim dulu Anwar Ibrahim namanya. Tapi kita tidak mau kezaliman itu berulang. Kalau dulu saya berjuang, setelah saya masuk penjara kali ini, saya kata, ya Allah, ya Rabbi, janganlah bagi kita di negara ini dengan segala hasil mahsul dan kekayaan ni, izinkan sistem yang begitu rupa. Kita fikir mudah. Orang ditangkap, diperosok dalam penjara. Dah 3 tahun. 3 tahun setengah. Alasan? Tak ada alasan. Mahkamah? Tak payah. Itu pun belum tentu mahkamah tu bebas. Mahkamah ni pun tahulah. Dia ikut arahan kadang-kadang. Sebab tu saya keluar-keluar tu saya cari tilam yang bawa lagi dulu. Mana ada tilam naik turun, naik turun, naik turun. Di Malaysia ni begitu. Kadang-kadang tilam yang ditangkap. Ada kes lain pula kereta yang ditangkap. Yang rasuah kereta orang tidak. Yang ni salahnya tilam, orang tidak. Tapi kalau kita renung, bila kita sebut kezaliman ini, yang disebut tadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, tiap Jumaat kata Tuan Guru tadi. Nah, itu tengah hari tadi masa jumpa saya mula tadi pejabat. Tiap Jumaat khatib menyebut suruh tegakkan keadilan dan ihsan. Tapi tiap jemaat, baik khatib, baik makmum, tahu bahawa keadilan tidak berlaku pada ramai orang. Termasuk orang ini tahanan dan di kem tahanan Kemunting. Bukan seminggu, bukan setahun, dan lebih 3 tahun. Bila tanya, kita tahu. Siapa tahu? Cawangan khas polis tahu. Apa buktinya? Tak perlu bukti, kita tahu. Saya nak tanya, mereka ini dengar arahan siapa? Saya nak tanya, marahnya baik kumpulan mujahidin ke, jamaah Islamiyah ke, apapun. Buktinya apa? Dengar arahan siapa? Apakah mereka dengar arahan cawangan khas dan perisik Amerika Syarikat atau tidak?
Yang marah sangat dengan gerakan Islam ini orang Barat. Yang marah dengan gerakan Islam ini orang Amerika. Mengapa kita yang mengatakan kita ini bebas dan merdeka sanggup menjadi alat orang Amerika tanpa bukti? Saya yang mengambil pendekatan untuk berdialog dengan semua orang, difitnah di kampung-kampung seolah-olah saya alat Amerika. Kerana dulu Al Gore bila datang ke Malaysia sebut istilah reformasi. Itulah dijajahnya. Padahal soal penaklukan Amerika di Iraq itu zalim dan kejam, kita tidak tolak ansur. Soal penganiayaan dan kezaliman Amerika di Palestin, suatu yang kita tidak tolak ansur. Kalau mana-mana rakyat Malaysia, sama ada keluarga saya atau keluarga Tuan Guru Ni Aziz, betul-betul bersalah, melakukan jenayah, hadap ke mahkamah dan hukum ikut saluran dan peraturan undang-undang. Jangan dizalimi. Kerana kalau tidak diikuti saluran undang-undang, kita ikut siapa? Kita ikut orang berkuasa. Yang ini disebut hukum rimba, the law of the jungle. Undang-undang hutan, undang-undang rimba. Siapa kuat, dia kontrol. Sebab itu kalau manusia ini, kalau dia kejam, dia lebih kejam daripada haiwan. Kalau dia baik, tahap dia lebih tinggi daripada para malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radnahu asfala safilin. Ini kalau ada kuasa bukan main sombong. Aku boleh lakukan apa saja. Aku tahu semua. Aku ada bukti semua. Aku tangkap. Jangan ditanya apa alasan orang itu dibukti tangkap. Sebab itu saya katakan, kita di Malaysia ini perlu perubahan. Malaysia perlu perubahan. Orang Kelantan dari sudut ini lebih pintar dari banyak orang rakyat di negeri lain. Cuma kadang-kadang dia sedikit kelabu. Mudah-mudahan kita dapat jelaskan lagi. Sebab kita ini manusia. Dan Allah angkat darjat anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Karamah insaniyah ni kalau kita sebut Islam, Malaysia ini mau Islam, sama ada Islam Hadari ke negara Islam yang disebut oleh pemimpin-pemimpin kerajaan hari ini. Bagaimana boleh Islam ditegakkan, kezaliman itu merebak? Bagaimana kita sebut Islam itu berkembang dan hadari bila rasuah itu berleluasa? Tanpa kecuali orang bicara, orang yang berniaga di negara kita. Kalau tahu cakap dengan orang Kuala Lumpur yang berniaga, tanpa kecuali orang bicara soal rasuah. Perdana Menteri pun bicara nak perang rasuah. Saya kata kalau betul dia perang rasuah, saya sokong tentang perang rasuah. Tapi bagaimana lagi kita perang, lagi banyak rasuah. Dan saya sendiri di antara sebab mengapa timbul pertentangan dengan pemimpin pada masa itu, pada ketika itu, di antara isunya ialah isu rasuah. Saya katakan rasuah telah merebak. Kita pindah akta rasuah. Sudah pindah akta rasuah, mesti ambil tindakan. Bukan saya siasat. Bukan saya dakwah. Yang siasat itu Badan Pencegah Rasuah. Yang dakwah itu Jabatan Peguam Negara. Tetapi bila siasat dan nak dakwah, fail tutup. Nota hilang. Tapi fail anak muda yang curi jin ini ditangkap. Ada fail dia. Fail yang menyentuh pemimpin-pemimpin besar ini
Jin bawa hilang. Inilah sebabnya saya katakan kita tuntut ada perubahan. Kita tidak boleh bicara soal Islam kalau perkara basic hurriyah, kebebasan manusia yang dijanjikan oleh Allah SWT, dignity dan martabat dan harakat manusia itu kita permainkan. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, saya juga nak ucap terima kasih kerana saya tahu sepanjang 6 tahun saya di penjara, ramai saudara-saudari yang turut mendoakan, solat hajat, yang menangis, yang betul-betul ikhtiar, hantar yang kirim doa, yang kirim pulut, macam-macam. Tapi pulut tak sampai kat saya lah, Azizah je makan. Jadi saya tak maulah terlupa atau ketinggalan ucapkan jazakumullah khairan kathiran, terima kasih setinggi-tingginya. Tapi ini pada hemat saya satu pengajaran. Nak kata susah sangat, saya tahu pengalaman orang-orang lain, baik daripada kisah Rasul dan Nabi-Nabi, pejuang-pejuang lain, jauh lebih hebat daripada saya. Nak kata senang, susah juga. Nak kata sakit kuat, sekarang dah baik. Nak kata tak sakit, lebam muka. Jadi saya dapat bertahan sikit. Walau bagaimanapun itu ada pengajaran kita. Cuma kalau orang tanya, Anwar, apa pengajaran daripada ini semua? Saya kata dua perkara. Satu, kita tidak mau lagi kezaliman berlaku ke atas mana-mana rakyat Malaysia. Dan kedua, kalau dah Tuhan uji sedemikian rupa, buatlah bakti dan ambillah tindakan yang sebaik mungkin supaya memilih jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala dan berjuang mempertahankan kebenaran dan keadilan. Jadi ini dua perkara insya-Allah kita akan pertahankan seterusnya. Saudara-saudara yang hormati sekalian, saya juga diperingatkan dalam ucapan tadi, termasuk oleh di malam terbesar dan terbesar berikutnya, bahawa ini bulan Zulhijjah dan ramai adik kakak kita, keluarga kita yang menunaikan fardu haji di Mekah. Dan saya difahamkan juga bahawa Tuanku Sultan Kelantan dan Raja Perempuan, ramai daripada keluarga kita, muslimin muslimat daripada Kelantan, menunaikan fardu haji. Mudah-mudahan mereka sehat, menyempurnakan amal ibadah ini, haji mabrur dan sa'i masykuran insya-Allah. Tetapi apa pengajaran daripada haji ini? Saya tak berani sangat bercakap malam ni, sebab tu tengok tak naik dia punya steam ni. Sebab Tok Guru duk ada. Dan memang problem sikit lah, saya duk kata macam mana. Saya mula-mula fikir kalau Tok Guru cakap-cakap dia balik, saya lagi senang bercakap. Tapi bila dia ada sama, saya terpaksa teringat yang dia ada tu. Nak baca ayat banyak-banyak takut silap buat dah pula. Nak bercakap pasal perjuangan banyak-banyak, dia kata, "Hai, dulu handalmu bagi susah Kelantan ni." Nak cakap pengalaman tahanan, dia kata ni Adli pun ditahanan lagi. Jadi kok mana kita nak silat tak susah sikit ni. Jadi saya minta maaf Tok Guru, jangan dengar sangatlah. Tapi pengajaran haji ni penting. Sebab bila kita menyempurnakan umrah atau haji, kita pergi tu dengan tekad untuk tunduk sujud kepada Allah SWT. Dan kecil karena tidak ada kelas dan warna kulit. Dan dalam ucapan kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kumandangnya itu memberi semangat baru. Saya masih ingat seorang pejuang Islam Amerika Syarikat, namanya Abdul Malik Syabas.
Asalnya orang Kristian, Malcolm namanya, Malcolm X. Masuk Islam ikut fahaman. Kita sabar, saya tahu hujan sikit apa. Kalau hujan sikit, tak, saya sanggup sama-sama hujan. Saya tak akan bergerak dari sini. Jadi tuan-tuan sabar. Dan 6 tahun tunggu. Jadi saya akan ambil masa sikit lagi lah. 6 tahun tak lama, hanya sekejap saja saya dah berjumpa pula. Saya mula nak nyanyi sikit, tak berani, kita tunggu ada. Tapi pada hujan. Tuan-tuan dan puan-puan, Abdul Malik Asy-Syabas ini, dia bila seorang kulit hitam. Bagaimana kesan dia menyempurnakan ibadah haji? Dia kata dalam surat dia kepada adik dia seorang perempuan, adik perempuan dia katakan bahawa inilah pertama kali dalam hidup saya datang ke satu tempat di mana orang tidak menghina saya kerana warna kulit saya. Inilah kali pertama, the first time in my life history, pertama kali dalam sejarah hidup saya, orang pandang saya sebagai manusia. Kerana di Amerika Syarikat pada masa itu, orang kulit hitam dilihat sebagai hamba. Tengok orang kulit hitam baru masuk Islam, kesedaran agama tentang persamaannya begitu rupa. Kita kulit sawau matang, Islam dah ratusan tahun, pergi menyempurnakan haji, belum tentu balik jadi betul lagi. Mudah-mudahan jadi baik. Tetapi kisah Abdul Malik Asy-Syabas ini berakhir dengan tragedi. Beliau ditembak mati di New York. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang menembaknya. Jadi Asy-Syahid Abdul Malik Asy-Syabas. Sebab itu penjajah Belanda menggunakan Snoek Hugronje pergi ke Mekah, mengkaji bagaimana orang-orang Melayu dari Indonesia ketika itu pergi menyempurnakan ibadah haji, kemudian balik sebagai pejuang. Tertanam ruhul Islam, tertanam ruhul jihad. Pergi ke Mekah, balik mendirikan pesantren-pesantren dan pondok-pondok. Pergi ke Mekah dan balik menjadi benteng pertahanan agama dan mental. Pergi ke Mekah dan balik menjadi pejuang-pejuang yang menentang penjajah Belanda. Itu pada masa penjajahan Belanda. Bayangkan arti ibadah haji di musim itu. Mereka pergi, mereka faham apa persamaan. Mereka pergi ke Mekah, mereka tahu apa makna keadilan. Mereka pergi ke Mekah, mereka tahu apa perintah Allah kepada mereka untuk melaksanakan syariat Islam di bumi Indonesia. Ini dia pejuang-pejuang yang belajar di antara lain kepada guru-guru dan ulama besar seperti Said Ahmad Khatib yang mengajar di Mekah pada masa itu. Jadi pemerintah Belanda pada masa itu cuba menyekat orang-orang Indonesia dari menyempurnakan haji. Saya hanya sebut bagaimana iktibar kita dapat dari pengalaman sejarah ini. Orang menyempurnakan haji balik dengan semangat dan daya juang dan ruhul jihad yang kuat. Kita harus juga memikirkan hal yang sama. Seperti mana salat kita, inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus memberi kekuatan kepada kita menolak kejahatan dan menegakkan kebaikan. Begitu juga ibadah haji, menanam roh perjuangan yang sebenarnya, balik dengan message dan risalah untuk membawa kebaikan dan perubahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan saudara-saudari kita membawa perubahan baru, karena orang menyempurnakan ibadah haji itu lebih baik lagi, lebih ramai lagi, dalam suasana yang lebih lumayan, tetapi belum tentu kesannya seperti mana yang kita harapkan. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, saya dalam beberapa bulan ini selepas disambut oleh kawan-kawan, termasuk oleh kerajaan Arab Saudi menghantar pesawat sambut saya, Azizah dan keluarga pergi menunaikan fardu haji.
saya sebut minal sijjin ilal khasar, dari penjara ke istana. Jadi ada orang marah juga tu pun, kerana kerajaan Arab Saudi sambut bagi ke pesawat khas diraja bawa ke Mekah untuk menyempurnakan ibadah umrah dan ziarah. Tapi di sana alhamdulillah saya lihat ada kesedaran dan sambutan dan maklumat yang lebih tentang perkembangan sebenarnya di Malaysia. Begitu juga bila saya pergi ke Selatan Afrika, jumpa bekas Presiden Mandela. Jumpa Mandela ni tertarik juga. Saya nak cakap soal saya keluar penjara 6 tahun, dia di penjara 26 tahun. Tapi saya tengok dia masih sabar dan ada tekad dia untuk bawa kebaikan kepada negara dia. Saya ke Indonesia juga, dan paling akhir saya ke Dubai dan Qatar. Memang Raja Qatar, Emir Qatar memang menjemput saya untuk menjadi penasihat beliau. Saya kata terima kasih kerana saya nak balik ke Malaysia, nak bersama-sama dalam perjuangan di Malaysia. Jadi tak boleh kerja di luar negara. Cuma dari masa ke semasa pergi mengajar di beberapa universiti di barat, itu saya akan lakukan. Tapi di Qatar saya sempat menemui Syekh Yusuf Qaradawi di rumah dia dengan keluarga dia, dan agak lama dengan dia, sekitar 3 jam berbincang hal-hal termasuk rancangan saya untuk masa akan datang. Dia ceritakan satu hal yang menarik, yang pertama kali saya nak cerita secara terbuka di Kelantan ini. Dan saya bagi tahu kat dia, saya kata, Ustaz, ana berhasrat untuk sampaikan cerita yang Ustaz sampaikan. Syekh Yusuf Qaradawi, seperti mana sudah tahu, sejak saya ditahan 6 tahun dulu, dia tak mau datang ke Malaysia. Perdana Menteri pada masa itu mengutus setiausaha dia berjumpa Syekh Qaradawi dan dijemput untuk menjadi tamu di Malaysia oleh kerajaan Malaysia. Qaradawi jawab, dia sanggup datang dengan syarat dia jumpa selain Perdana Menteri dan juga Anwar di penjara, dan selepas itu dia kena bawa keluar daripada penjara. Syarat dia ditolak. Perdana Menteri pada masa itu hantar 3 Ustaz UMNO jumpa Syekh Qaradawi. Ini masalah saya nak sampaikan kepada kawan-kawan saya yang dalam UMNO sekarang. Dengar baik-baik. Dan ini cerita yang benar. Nak tunjuk sikap dan pendirian orang-orang yang faham agama tetapi sangat lemah dan tipis semangat mereka. Mereka jadi kelu dan bisu nak pertahankan jawatan mereka sehingga mereka sanggup lakukan apa saja. Dan ini, kisah ini bukan dari saya. Sumbernya daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Kalau tak mau penjelasan, jumpa dia dan minta penjelasan. Saya minta kebenaran dia untuk sampaikan. 3 ustaz yang utus khas oleh kerajaan Malaysia jumpa Syekh Yusuf Qaradawi untuk memujuk beliau menyokong tindakan kerajaan Malaysia. Maka Syekh Qaradawi sambut mereka. 3 ustaz ini besar-besar, orang penting, menteri besar pun ada, menteri pun ada. Tak payah saya sebut nama. Nak tahu nama? Bila jumpa Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi kata, "Kif hajat?" Apa hajat tuan-tuan semua? Maka berkatalah ustaz-ustaz ini, Ustaz UMNO ni, kami ini minta Syekh Qaradawi faham bahawa kerajaan Malaysia ini memang kerajaan Islam. Dan kerajaan ini memang betul-betul nak tegakkan Islam. Dan kami datang dengan mandat untuk menjelaskan
bahawa apa yang dilakukan oleh ketua kami, Perdana Menteri pada masa itu adalah betul. Memang betul. Dan memang Anwar ini bersalah besar, sebab itu dia masuk dalam penjara. Dan kami faham ketua kami tidak melakukan apa-apa, melainkan dia ada bukti yang sah dan dia sungguh-sungguh nak laksanakan keadilan dan kebaikan untuk rakyat Malaysia. Syekh Sukhardawi tanya, ada lagi nak tambah? Ada tambah sikit lagi. Dia kata kami bukan musuh peribadi dengan Anwar, tetapi ini untuk kebaikan Islam dan kebaikan Malaysia. Syekh Qardawi kata, cukup, baik. Tiga-tiga kamu ini mengaji di mana? Mereka tiga-tiga jawab, kami ni belajar di dulu Jamiah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Oh, dia kata, bagus, memang universiti cukup terkenal dan saya pun belajar di universiti itu dulu. Kata Syekh Qardawi, bukan saya Universiti Melaya. Syekh Qardawi tanya lagi, di Azhar masa enta semua mengaji, ada tak dia orang mengajar Al-Quran? Dia orang jawab, ada. Dia dah mula goyang lah. Pada masa itu dan selepas itu, semasa enta semua dalam politik dan politik UMNO, menjadi pemimpin UMNO, apakah enta semua masih membaca Al-Quran? Ada. Perlahan dah bunyinya pun. Tanya Qardawi lagi, apakah enta faham apa yang enta baca? Faham. Syekh Qardawi baca. Menurut beliau membaca sekitar agak panjang ayat-ayat Quran mengenai fitnah, mengenai qazah, mengenai ifk, mengenai kezaliman dan tanggungjawab kita menegakkan keadilan dan sebagainya. Tiga-tiga Ustaz UMNO ini tak berkata apa-apa dan balik begitu saja. Yang saya nak sampaikan ini, sebab itu saya nak sampaikan ini masalah dalam negara kita. Nak salahkan ahli-ahli di bawah ini jangan. Sebab itu saya nak seru, kalau adalah rakan-rakan lama saya yang dengar, sampaikan salam kepada yang lain dan terima kenyataan bahawa kalau dalam parti pemimpin-pemimpin yang faham agama, yang mengaji di Azhar pun ambil sikap untuk mengenepikan hukum Islam dan perintah Allah, bagaimana nak diharapkan ada perubahan ke arah Islam melalui UMNO dan Barisan Nasional sekarang? Saya tak salahkan ini bawah ini. Mereka kena ikhlas, tapi dia kata kita bagi peluang. Ada percobaan, ada kemungkinan. Saya nak jawab, kalau orang ini ada prinsip sedikit pun, mereka akan berhujah dengan Syekh Qardawi. Mereka tidak ada prinsip. Di hadapan pemimpin mereka na'am, dia am semua. Tidak ada prinsip. Sebab itu di hadapan Syekh Qardawi, mereka diam dan balik begitu saja. Yang mereka lakukan kepada PAS ialah memberikan serangan yang keterlaluan, kecaman yang keterlaluan, dan tuduhan yang keterlaluan. Saya masih ingat, dan saya nak cerita lagi satu perkara. Ingat peristiwa Baling, peristiwa Memali. Ingat ya, kalau yang anak-anak muda mungkin tak ingat. Masa itu saya dah Menteri Pertanian. Saya Menteri Pertanian. Bila peristiwa Baling berlaku, kebetulan almarhum Ustaz Ibrahim Libya itu saya kenal. Dan saya pernah ke rumah dia, kerana dia pada peringkat awal aktif dalam ABIB. Berlaku peristiwa Memali. Saya menonton, bawa jawatankuasa khas gerak saraf, menonton video mengenai apa yang berlaku. Bukan video yang tuan-tuan dan puan-puan tonton yang telah disensor. Video asal, tanpa apa-apa pemotongan dan editing.
Saya tidak dapat menahankan diri pada masa itu dan mengeluarkan air mata. Karena saya tidak bersetuju dengan cara tindakan yang diambil yang terlalu keras terhadap satu masalah yang berbangkit di kalangan umat Islam di Memali. Dibentangkan di Jemaah Menteri, begitu juga. Selepas mesyuarat, Perdana Menteri masa itu Tun Mahathir panggil saya. Dia minta kerjasama saya. Dia kata, boleh tak Anwar bercakap dengan Ustaz Fadil, bagi tahu ini masalah yang kita hadapi dan kita cuba hadapi secara bersama, kerana ini tidak melibatkan PAS. Kita tidak mahu tuduh PAS terlibat, kerana PAS tidak terlibat. Ini hanya kelompok kecil yang kita rasa sudah ambil tindakan yang melampau, kata Fadil. Dia minta saya sampaikan kepada Ustaz Fadil supaya perkara ini tidak menyebabkan perpecahan dan pergaduhan dan pertumpahan darah yang meluas. Saya lepas itu menghubungi Ustaz Fadil dan beritahu apa pesanan Dr. Mahathir, bahawa kita tidak akan mengecam atau membuat tuduhan kepada PAS sebagai terlibat secara langsung membawa pergaduhan dan mencetuskan pertumpahan darah di Memali, Bali. Tetapi semasa saya di penjara, saya baca kenyataan-kenyataan setelah belasan tahun peristiwa itu berlaku. Pimpinan UMNO berdusta cara terang. Sekarang membuat tuduhan terang-terangan, menyiarkan semula di televisyen peristiwa Memali dan membuat tuduhan terang bahawa PAS terlibat dalam mencetuskan peristiwa Memali. Sebab itu saya katakan bahawa dalam politik ini kita boleh berbeza pendapat, tapi kita tidak boleh berbohong. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kita tidak boleh zalim. Kita boleh berbeza pendapat, tapi kita tidak boleh mereka cipta tuduhan dan mengenai orang. Dalam kes ini saya dapat maklumat secara langsung. Dan apa yang berlaku hanya membuktikan. Sekarang kalau saya sebut kepada pemimpin-pemimpin UMNO, termasuk ustaz-ustaz dalam UMNO, apakah mereka sanggup pertahankan hak? Atau mereka akan pertahankan jawatan? Apakah mereka sanggup mempertahankan hak? Atau mereka akan pertahankan wang, ringgit dan harta? Kalau mereka pilih harta dan wang dan pangkat, sebut saja, kami berjuang untuk mengutip harta dan wang dan pangkat. Tak usah cakap kami nak pertahankan Islam, hadari ke tidak, jangan. Karena nyata daripada maklumat yang saya dapat, itu yang berlaku. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, saya tidaklah bermaksud nak bagi 2-30 contoh lain. Tetapi masalah kita ini banyak. Masalah di negara kita ini kian runcing. Lihat sahaja masalah-masalah yang dulunya kuat, bukan saja diperjuangkan oleh PAS, tapi juga oleh UMNO. Soal bahasa Melayu, soal pendidikan Melayu, itu masyarakat perjuangkan dan telah menjadi dasar bagi di Malaysia. Sekarang kedudukan bahasa Melayu itu tidak diberikan perhatian dan dipandang remeh. Harus ada usaha yang lebih bersungguh-sungguh. Apa dia identiti kita sebagai negara Malaysia? Islam sebagai din, bahasanya Melayu, dan pendidikan dan sistem pendidikan yang berteraskan bahasa Melayu itu kita daulatkan. Itu janji kita, itu muafakat kita, itu muafakat yang diterima di kalangan orang Melayu, orang Cina dan orang India sebelum merdeka. Sekarang yang mengkhianati pelaksanaan bahasa Melayu ini bukan orang Cina dan India, tetapi pemimpin-pemimpin Melayu sendiri. Dan kita tidak tahu apa yang berlaku kerana media menutup sama sekali. Tadi disebut tentang Astro menjadi saluran judi yang baru di Malaysia. Judi yang boleh diperkenalkan melalui televisyen untuk seluruh dunia.
Bermula di mana? Bermula di Malaysia. Siapa yang punya? Tauke Astro. Apa namanya? Ananda Krishnan. Dia kontrol televisyen di Malaysia untuk menapis semua berita asing. Kalau sudah nak nonton Al Jazeera, kalau Astro tak sahkan, dia tak boleh jelas. Ini dia kerajaan Malaysia hari ini. Mengizinkan seorang tauke judi kontrol media yang kita lihat. Saya bekas timbalan Perdana Menteri. Jangan lupa, bukan saya nak perasan, ingatkan saya tak juga. Tapi saya nak ingatkan, begitu parahnya kedudukan kita. Sehingga akan kita boleh izinkan orang yang menguasai perjudian menentukan apa yang kita tonton. Bila kita tengok Al Jazeera, CNN, BBC yang menentukan sama ada kita boleh tonton atau tidak adalah kita sendiri. Jadi sudah-sudah yang hormati sekalian, saya harap sudah-sudah di Kelantan akan dapat bersama-sama menuntut perubahan yang sebaiknya bagi negara kita. Kita dapat menentukan sama ada kita bawa perubahan kepada negara kita atau tidak. Saya ingin menyeru kepada rakan-rakan dari Kelantan supaya kita bersama-sama, baik PAS atau keadilan, dan kita bekerjasama sebagai satu pasukan yang padu, bawa perubahan ke arah kebaikan dan keadilan di Malaysia. Dan saya percaya dengan kesedaran ini dan semangat ini, kita akan bawa dan pastikan adanya suatu perubahan yang dapat diharapkan. Orang tanya kepada saya, apakah jalan saya pilih jalan mudah atau jalan susah? Saya jawab, saya nak pilih jalan yang benar. Oleh yang demikian, tak payahlah kalau ada sebagian daripada saudara yang rasa gunsing. Ada yang tanya saya dalam salam-salam, dia kata, Anwar, jangan masuk UMNO. Anwar, dari tempat saya salam, saya dengar 2-30 orang bisik ke saya, jangan masuk UMNO. Saya nak bagi tahulah, pasal apa nak bisik? Tak payah. Belum saya kata apa pun, pemimpin-pemimpin yang takut, awal-awal lagi dia kata dia tak mau. Dia tak berani bagi saya masuk dalam UMNO. Saya nak sebut, saya tak pernah pun sebut saya minat dengan UMNO. Saya minat dengan ahli-ahli UMNO yang baik yang di bawah tu. Saya tak minat dengan parti, saya tak minat dengan pemimpin-pemimpin yang terasuah dan zalim. Yang sekarang yang kita tuntut, biarlah kita laksanakan keadilan. Kita tuntut kebebasan kepada rakyat. Kita tuntut media kita lebih terbuka. Dan jangan jadikan rakyat ini perkakas, diperbodohkan untuk menjadi ruang